Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-46 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa bainahuma hijab وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Yang bermaksud, dan di antara keduanya, yakni syurga dan neraka, ada tembok Al-A'raf yang menjadi pendinding, dan di atas tembok Al-A'raf itu ada sebilangan orang-orang lelaki yang mengenal tiap-tiap seseorang daripada ahli-ahli syurga dan neraka itu dengan tanda masing-masing, dan mereka pun menyeru ahli syurga dengan memberi salam, katanya, Salamun alaikum, salam sejahtera kepada kamu. Sedang mereka sendiri belum lagi masuk syurga, padahal mereka ingin sangat memasukinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seterusnya Al-Quran beralih kepada cerita mengenai suatu lagi situasi berbeza pada hari kiamat nanti, yang memperihalkan kepada kita tentang Ashabul A'raf dan apakah yang berlaku di antara mereka dengan ahli syurga dan neraka berupa perbualan di antara mereka. Maka Allah berfirman wa bainahuma hijab, dan di antara ahli syurga dan ahli neraka itu ada hijab, ada penghalang atau pendinding yang memisahkan antara keduanya, yang menghalang untuk satu pihak sampai kepada satu pihak yang lain. Dan dinyatakan sebahagian oleh ulama berpandangan bahawa hijab ini dimasukkan ialah tembok yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa dhahiruhu min qibalihil azab. Yang bermaksud, ingatlah semasa orang-orang munafik lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gelita pada hari kiamat berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit daripada cahaya kamu. Lalu dikatakan kepada mereka secara mengejek-ngejek, baliklah kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya di sana, serta diadakanlah di antara mereka yang beriman dan yang munafik itu sebuah tembok yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya mengandungi rahmat, yakni syurga dan nikmat, dan di sebelah luarnya dari situ terdapat neraka dan azab siksa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah menyambung lagi dengan firman-Nya, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Kalimah Al-A'raf dari segi bahasa merujuk kepada suatu tempat yang tinggi daripada tanah, dan ia bermaksud di antara syurga dan neraka itu terdapat suatu dinding penghalang tembok yang memisahkan antara keduanya, dan di atas tembok tersebut yang dipanggil A'raf itu terdapat lelaki-lelaki yang mana mereka dapat melihat dari atas itu ahli-ahli syurga dan ahli-ahli neraka yang mereka kenal
nama-nama mereka atau yang sangat mereka kenali di dalam kehidupan mereka. Sama ada dikenali dengan nama ataupun dengan tanda-tanda yang disifatkan Allah di dalam Al-Quran tentang ciri-ciri dan sifat ahli syurga seperti wajah yang berseri-seri, dan bagi ahli neraka pula wajah yang gelap gelita. Ketika itu Ashabul A'raf di atas tembok itu memanggil Ashabul Jannah, memanggil penduduk-penduduk syurga yang mereka kenali tatkala mereka dapat melihat ahli syurga dengan kata-kata salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu, sebagai penghormatan kepada ahli syurga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, sedangkan Ashabul A'raf ketika itu belum lagi memasuki syurga, walaupun mereka dalam keadaan sangat berkeinginan untuk masuk ke dalam syurga. Para ulama mempunyai pelbagai pandangan tentang Ashabul A'raf ini. Dikatakan sehingga terdapat 12 pandangan tentang Ashabul A'raf. Dan daripada 12 ini, 2 pandangan yang masyhur. Yang pertama ialah yang menyatakan bahawa Ashabul A'raf ini adalah suatu kaum yang perbuatan mereka yang baik sama bilangannya, kuantitinya dengan perbuatan mereka yang jahat, atau dosa mereka, pahala mereka sama dengan dosa mereka. Maka diriwayatkan pandangan ini daripada Hudzaifah, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan ramai dalam kalangan ulama salaf dan khalaf. Dan mereka berdalilkan riwayat daripada Ibnu Mardawaih daripada Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahawa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amman istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang perbuatan baik mereka atau kebaikan mereka sama dengan keburukan mereka. Maka Nabi SAW menjawab, ulaika ashabul a'raf lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka adalah ashabul a'raf. Mereka tidak masuk syurga ketika itu dan mereka sangat ingin masuk syurga. Dan daripada Asy-Sya'bi, daripada Hudzaifah bahawa ditanya beliau tentang ashabul a'raf, lalu katanya mereka adalah kaum yang kebaikan mereka sama dengan kejahatan mereka. Kejahatan itu telah menghalang mereka untuk masuk syurga, seperti mana kebaikan mereka juga menghalang mereka daripada dicampakkan ke neraka. Lalu katanya mereka tinggal di situ atau tetap tinggal di Al-A'raf itu sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menentukan kedudukan mereka selepas itu. Dan terdapat athar yang lain menguatkan hujah ini dan disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Adapun pandangan yang kedua pula menyatakan bahawa Ashabul A'raf ialah suatu kaum yang terdiri daripada asyraful khalq, makhluk Allah yang paling mulia dalam kalangan manusia, seperti para anbiya, para siddiqin dan para syuhada. Pandangan ini disebahkan kepada Mujahid dan kepada Abi Mujlis. Seperti mana kata Mujahid, Ashabul A'raf ialah kaum yang salih, fuqaha wa ulama, dalam kalangan orang-orang yang faqih dan alim. Dan dikatakan juga oleh Abu Mujlis bahawa Ashabul A'raf ini merujuk kepada lelaki-lelaki dalam kalangan malaikat yang mengenal ahli syurga dan ahli neraka. Dan maksud lelaki-lelaki itu ialah keadaan malaikat itu menyerupai lelaki-lelaki. Maka para ulama lebih memilih pandangan, setengah ulama atau sebahagian ulama terdapat dalam kalangan mereka yang memilih pandangan yang kedua ini. Lalu berkata Ashabul A'raf itu bukanlah orang yang kebaikannya sama dengan kejahatannya atau pahalanya sama dengan dosanya, seperti yang dikatakan di dalam beberapa riwayat seperti yang disebutkan tadi. Maka kesimpulannya ialah pandangan jumhur ulama mengatakan bahawa terdapat di sana hijab, pendinding di antara syurga dengan neraka, yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang hakikat rupa bentuknya. Dan pendinding ini dan tembok ini tidak menghalang sampainya suara di antara kedua-dua pihak, iaitu ahli syurga dan neraka, dengan jalan al-munadah, dengan jalan seruan, atau dalam situasi hari kita panggil dengan jalan komunikasi. Dan pendinding ini atau tembok ini di sebelah atasnya terdapat lelaki-lelaki yang dapat melihat daripada sebelah atas sana penduduk syurga dan penduduk neraka. Lalu ia memanggil setiap ataupun memanggil kedua-dua pihak dengan bentuk dan keadaan yang selayaknya. Dan ini merupakan pandangan jumhur ulama daripada salaf dan khalaf. Dan terdapat athar yang menyokong pandangan ini. Kerana itu berkata Imam Ibn Katsir, pelbagai pandangan daripada para ahli tafsir
tentang siapakah dia Ashabul A'raf. Yang mana kebanyakan pandangan-pandangan itu hampir serupa dan ia kembali kepada suatu makna yang sama, iaitu Al-Ashabul A'raf ialah suatu kaum yang pahala mereka ataupun kebaikan mereka sama bilangannya dengan keburukan dan dosa mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan pada frasa lam yadkhuluha wa hum yatma'un, dan mereka tidak memasuki syurga sedangkan mereka dalam keadaan sangat berkeinginan untuk memasukinya. Terdapat dua pandangan tentang frasa ini. Yang pertama ialah pandangan pertama menyatakan bahawa lam yadkhuluha wa hum yatma'un ini merujuk kepada Ashabul A'raf, iaitu Ashabul A'raf tatkala melihat ahli syurga memberi salam kepada ahli syurga, yang mana keadaan Ashabul A'raf ketika itu tidak masuk syurga bersama-sama ahli syurga, sedangkan mereka sangat berkeinginan untuk memasukinya. Yang kedua, pandangan ulama menyatakan bahawa lam yadkhuluha wa hum yatma'un ini merujuk kepada ahli syurga itu sendiri, iaitu ahli syurga tatkala itu, bermaksud tatkala diberi salam oleh Ashabul A'raf, ahli syurga masih belum masuk syurga lagi. Dan ketika itu ahli syurga sangat berkeinginan untuk memasukinya apabila mereka dapat melihat ataupun apabila mereka mendapati pengiraan amal mereka sangat mudah dan mendapat kebaikan daripadanya, iaitu kebaikan daripada keadaan yang positif tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.